Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Dilaila Kadir dalam Berita Pagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan isteri Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismail selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Haneda, Tokyo pada pukul 11.40 malam tadi waktu tempatan. Kehadiran beliau ke Tokyo atas jemputan Presiden Jepun Fumio Kishida sempena ulang tahun kerjasama dan persahabatan ASEAN-Jepun yang ke-50. Datuk Seri Anwar disambut Naib Menteri Hubungan Luar Jepun Yasushi Hosaka. Turut menyertai delegasi Menteri Luar Negeri Datuk Seri Muhammad Hassan selain Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Pada Sabtu, beliau dan rakan sejawatnya Presiden Kishida dijadual mengumumkan pembaharuan hubungan bilateral Malaysia-Jepun kepada perkongsian komprehensif strategik. Dalam pada itu, menurut Duta Besar Malaysia ke Jepun, Datuk Syahril Effendi Abdul Ghani, pertemuan Datuk Seri Anwar dan Kishida membuka ruang kerjasama lebih besar dalam bidang baharu bagi kedua-dua pihak. Pengumuman ini akan membuka lebih banyak peluang kerjasama di antara Malaysia dan Jepun pada masa akan datang, termasuklah dari segi keselamatan dan keamanan, kemakmuran ekonomi, sains, teknologi, inovasi dan persekitaran, kemasyarakatan dan pertukaran budaya, people-to-people exchange serta kerjasama serantau dan antarabangsa. Pertemuan hari ini bakal menyaksikan pemeteraian beberapa dokumen termasuk bidang keselamatan dan juga aero angkasa. Pada sidang media sama, Ketua Pengarah Sekretariat Kebangsaan ASEAN Malaysia, Datuk Zanariah Zainal Abidin berkongsi beberapa aspek dijangka menjadi fokus dalam kenyataan bersama pemimpin ASEAN Jepun pada sidang kemuncak peringatan berlangsung Ahad. Isu perubahan iklim pasca persidangan COP28 selain isu Palestin juga dijangka dibangkitkan. Of course, antara satu perkara yang YB Perdana Menteri selalu akan bangkitkan adalah perkembangan di Palestin lah. So, itu akan dibangkitkan juga. Mengambil kira perkembangan terkini di UNGA baru-baru ini. Terdahulu ketika di tanah air, Datuk Seri Anwar menegaskan tiada keperluan pindah perlembagaan persekutuan supaya hanya orang Melayu saja boleh menjadi Perdana Menteri. Peluang kaum Melayu untuk dilantik jadi ketua kerajaan tidak pernah terjejas dan terancam. Ini kerana hak orang Melayu serta bumi putera dilindungi perlembagaan dan calon Perdana Menteri selepas ini akan tetap kekal daripada kaum Melayu. Setakat ini tak ada keperluan, tak ada permohonan serius, tak ada perbincangan sejak merdeka sampai sekarang. Calon Perdana Menteri yang Melayu, lepas ini pun calon daripada kerajaan pun Melayu, calon daripada pembangkang pun Melayu. Jadi maju terus. Hak rakyat, semua warga negara kita pelihara. Jaga kepentingan semua rakyat, semua kaum, semua wilayah. Dalam perkembangan lain, Kementerian Kesihatan diarah memantau situasi COVID-19 yang dilihat menunjukkan tren peningkatan. Perdana Menteri turut menasihati orang ramai untuk terus menjaga kesihatan. Dia telah pantau walaupun kesannya tidak begitu serius, tapi dia minta orang waspadalah, jadi jaga kesihatan. Jumlah kes COVID-19 meningkat daripada 6,796 kepada 12,757 pada minggu epidemiologi ke-49. Situasi ketika ini masih terkawal dan kemudahan penjagaan kesihatan beroperasi dalam kapasitinya. Sempena perayaan Krismas, bantuan subsidi pembelian tiket penerbangan kelas ekonomi melebihi RM599 sehala boleh dinikmati bermula tengah malam tadi. Ia melibatkan perjalanan dari Semenanjung ke Sabah, Sarawak dan Labuan untuk 3 hari sebelum perayaan bermula 22 Disember.
Menteri Pengangkutan Anthony Locke memaklumkan bagi tiket penerbangan sehala kelas ekonomi lebih RM599, kerajaan akan bayar perbezaan antara harga asal dan harga maksimum tiket terbabit. Ia tidak termasuk cukai dan fee. Antara terma dan syarat tiket penerbangan tersebut adalah perubahan tarikh ataupun pertukaran penerbangan tidak dibenarkan dan hanya sah untuk tarikh dan penerbangan yang ditujukan pada tiket. Tiada pertukaran nama dibenarkan dan tiket penerbangan yang telah dibeli tidak boleh dikembalikan. Mulai tarikh tersebut, orang ramai boleh membeli tiket penerbangan melalui laman sesawang syarikat-syarikat penerbangan domestik iaitu AirAsia, Firefly, Malaysia Airlines dan Batik Air. Tiket penerbangan kurang daripada RM599 pula akan dijual pada harga asal ditetapkan syarikat penerbangan. Dalam perkembangan lain, struktur cukai kenderaan elektrik EV yang dijangka diumum hujung bulan ini ditangguh tahun hadapan. Tindakan bertujuan memperhalusi draft struktur cukai untuk memastikan ia tidak membebankan pengguna EV jika ia dilaksanakan. The first draft has actually been ready and presented to the EV task force, but I want to fine-tune it further. That's why it's a bit delayed. So maybe not this year. Huh? So not this year. Most possible not this year, but it has no impact to the current EV users because the next year or so is still tax-free. Isu permohonan bantuan kredit e-Madani yang ditolak akan diselesaikan. Menurut Timbalan Menteri Kewangan Lim Hui Ying, pihaknya maklum aduan mengenai permohonan yang ditolak meskipun individu berkenaan layak terima e-Madani. Maklumat menyeluruh mengenainya sedang dikumpulkan. Penelitian akan dilaksana dan tindakan lanjut bakal segera diambil untuk selesaikan isu berkenaan. Kandungan memudaratkan di platform media sosial dan platform over-the-top OTT meningkat 24 kali ganda. Jika tahun lalu 1,019 kandungan dicatat, tetapi tahun ini lebih 25,000 kandungan memudaratkan direkodkan. SKMM menjelaskan tindakan menurunkan kandungan platform OTT termasuk Meta dan TikTok bertujuan melindungi pengguna dan bukannya membataskan kepelbagaian pandangan. Antara kandungan memudaratkan dalam talian termasuk skam, penjualan haram, perjudian, berita palsu dan ucapan berbaur kebencian yang boleh menimbulkan ancaman kepada sosial dan institusi di negara ini. Baik, beralih ke perkembangan banjir, 3 negeri Terengganu, Kelantan dan Selangor masih terjejas. Di Terengganu, penduduk terjejas meningkat mendadak kepada 954 orang daripada 241 keluarga. Dungun dan Kemaman menjadi daerah terbaharu terjejas banjir selepas Setiu dan Hulu Terengganu menjadikan 17 PPS diaktifkan. Sementara itu, di Kelantan, angka penduduk terjejas kini melonjak kepada 1,366 orang daripada 374 keluarga. Menurut portal info bencana JKM, jajahan Pasir Mas serta Machang menjadi kawasan terbaharu terkesan banjir selepas Kuala Krai dan Tanah Merah. 21 PPS dibuka di 4 jajahan itu. Di Selangor pula, 105 penduduk membabitkan 34 keluarga masih berlindung di PPS SK Jaya Setia dan Balai Raya Parit Mahang, Kuala Selangor. Baiklah saudara, teruskan sokongan dan bantuan untuk rakyat Palestin dari sungai ke segara. Palestin pasti merdeka. Berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah.